Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Masih lagi hangat memperkatakan bajet 2025 Malaysia Madani. Ya, kalau pembangkang ada yang menyatakan ya seperti MP Putrajaya mengatakan tidak ada kerangka jelas ya bajet 2025 ini yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, tapi berlainan pula ya dengan Wan Saiful mengatakan ya mempunyai bajet ini ya mempunyai inisiatif yang bagus ya. Kenapa pembangkang ini tidak sehaluan sahabat semua? Satu katakan baik, satu pula katakan tidak dan sebagainya. Ya, itu pun kita pun tidak pastilah apa yang sudah berlaku ya dengan pembangkang ini. Jadi apapun sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda untuk mendengar satu lagi pandangan berkaitan bajet ini daripada YB Anthony Loke. Ya, YB Anthony Loke adalah menteri ya untuk pengangkutan. Jadi menarik juga ya untuk kita lihat dan dengar sendiri ya apakah ya daripada respon ya daripada YB Anthony Loke berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini. To roll it out, right? Do you think it goes far enough? Because we're still talking about subsidizing 12 billion. I think that is a balance that the government has to make, because we are mindful that we know that across the board increase in terms of RON 95 firstly will of course increase inflation. That will add on to the cost of living of the larger population. Of course then we will expect a lot of pushback from the ordinary folks. So I think that is a balance that the government has considered. Of course, we have debated it for many months. I think the Prime Minister has finally made his decision that this is the way forward, and it's very clear. And most important of all is that we have to ensure that the well-being of the larger population are well taken care of. So, not increasing RON 95 for 85% of the population, increasing cash aid to the lower income groups, and imposing a minimum wage to 1,700. So all these are measures that we want to uplift the income level of Malaysians. Okay. Do you want to ask about HSR? Any big ticket item, is that space, fiscal space? I think the Prime Minister has made it very clear that under the national budget, there will be no focus on mega projects. That is in line with what the government and the PM has always said, that as far as HSR is concerned, it has to be a private sector led. So we are still working on the mechanism, we are still evaluating, and of course I have to bring it to Cabinet for a decision on the way forward for HSR before we discuss with Singapore. So I think we are not deviating from the policy direction that the Prime Minister has given. So as far as national budget is concerned, more focus are given to the basic necessity of the public, of the population, of the people. Education, healthcare, transportation, housing, and uplifting the socio-economic status of the larger population, especially on the lower income groups. So I think that this budget has reflected that direction. Okay, thank you very much. All right, thank you. Thank you. Thanks. 讲一段中文可以吗？1分钟就好。OK 1分钟就好，1分钟就好。你要讲哪一段？你要哪一段？你自己发挥。汽油啊。等一下啊 ，OK。今年的财政预算案肯定政府是给予很大的这个关注，在我们的教育方面，还有健康方面，在我们的交通方面呢，也得到很多的拨款。包括继续给予巴生库的这个人民用这个150，就是50块而已，每一个月50块，每一天可以任达所有的公共交通，所以肯定交通部在这方面呢，肯定非常的高兴，得到这个拨款，因为这个能够继续能够带动更多人用公共交通。在这个沙巴沙拉越方面呢，也有得到4800万的这个拨款，来给予沙巴沙拉越的大学生来西马读书那个机票的这个津贴，还有在过年过节的时候，我们也能够有一个定价给予沙巴沙拉越的人民，所以肯定这些措施呢都是要帮助人民。
所以我所有的整个财政预算案最大的关注呢，就是要确保马来西亚的人民的收入能够增加，我们的福利更好。所以这个是在政策上还有在方向方面呢，是一个很大的转变。所以首相也提到了，所以政府的这个财政预算案不会用在这个 mega project， 所谓的 mega project 以前就是可能是很大型的这个发展项目，所以发展的项目不是不做，但是我们用另外一个方式来做。所以我们希望能够更多的私人界能够带动一些公共设施的这个发展。所以比如说包括我们的这个所谓的龙兴高铁的这个方向呢，都是由私人界来带动。你看机场的这个发展方面呢，我们也希望这个机场公司可以更多的投资。比如说槟城的这个国际机场会扩大，不会用这个财政预算呢来发展，但是这个 MHB 自己会去带动这个发展。所以以后的方向就是我们希望有更多的这个私人界来参与。所以在这个财政预算案也有提到，我们政府也非常鼓励public-private partnership， 就是私人界跟政府的这个合作。所以有一些发展项目呢，包括一个新的这个我们的这个highway， 从这个班定到格朗巴达，这个 highway 也是由私人界来做，通过 PPP 的 model。所以虽然首相有提到说不用我们的财政预算案来做 mega project， 但是并不代表我们不做发展的项目，发展的项目还会继续推动的。YB, kenapa bahasa pula? Alamak, tadi dah cakap lah. Saya lambat. Sikit lagi. Secara ringkas. YB sikit. Okay. Secara ringkas saya kata bajet ini sudah tentu merupakan satu anjakan dari segi fokus kerajaan untuk memberikan lebih banyak penekanan kepada kesejahteraan rakyat, terutamanya pelaburan dalam bidang pendidikan, kesihatan awam, pengangkutan, perumahan. Ini merupakan fokus yang selalu disebut oleh Perdana Menteri, bahawa tumpuan bajet bukan lagi dalam projek-projek mega. Tetapi pada waktu yang sama, ini bukan bermaksud bahawa kita tidak membawa pembangunan. Banyak projek-projek infrastruktur awam akan dilaksanakan melalui model pembangunan yang lain, iaitu melalui public-private partnership, iaitu menggunakan sektor swasta untuk menjadi enjin pembangunan kepada projek-projek tersebut. Umpamanya dalam bajet tadi ada disebut rebus raya bertingkat di Pulau Pinang, rebus raya daripada Banting ke Gelang Patah. Dia tidak memerlukan ataupun tidak menggunakan dana pembangunan kerajaan, tetapi diserahkan kepada pihak swasta untuk dibangunkan melalui model penswastaan. Begitu juga dengan banyak projek pembesaran lapangan terbang. Umpamanya pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang, dia tidak menyentuh perbelanjaan kerajaan. Jadi MHB akan fund projek tersebut. Jadi walaupun PM menyebut bahawa tidak fokus kepada projek mega, tetapi kita tetap membawa pembangunan kepada negara. Fokus belanjawan melalui dana kerajaan ini ialah kepada public goods, iaitu pendidikan, kesihatan awam, pengangkutan awam dan juga perumahan mampu milik perumahan rakyat untuk golongan miskin. Dan juga fokusnya ialah untuk meningkatkan pendapatan rakyat, pendapatan isi keluarga. Itu sebabnya dikatakan untuk pendapatan ataupun keluarga yang kurang mampu ataupun keluarga yang tidak berpendapatan tinggi, kerajaan akan menambah lagi bantuan tunai melalui STR, SARA dan sebagainya. Ini secara terus boleh meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangkan kos sara hidup mereka. Okay? Thank you very much, YB. Alright, so itu dia pandangan daripada YB Anthony Loh ya berkaitan dengan bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, dan lebih bajet ini lebih menjurus ya kepada menfokus kepada bagaimana untuk membantu rakyat meningkatkan pendapatan ya, khususnya B40 ya, seperti mana kerajaan mengumumkan gaji minimum 1.700 ya, gaji progresif akan dilancarkan, gaji penjawat awam akan ditingkatkan dan sebagainya. Dan segala bantuan, segala bantuan ya seperti ikhtiar dan banyak lagi ya terus disalurkan, dan bukan itu saja, ditingkatkan
ya dinaikkan daripada tahun-tahun sebelum ini. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan hari ini. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi sampai sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak papan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.